إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا تترك الذكر situ لعدم حضورك مع الله فيه. لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه لأن غفلتك عن وجود ذكرك أشد من غفلتك في وجود ذكره، فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود الغفلة إلى وجود ذكر مع وجود اليقظة، ومن ذكر مع وجود اليقظة إلى ذكر مع وجود الحضور، ومن ذكر مع وجود الحضور إلى ذكر مع وجود الغيبة عما سوى المذكور، وما ذلك على الله بعزيز. Jangan engkau tinggalkan akan zikir. Zikir makna apa? Syuhudul mazkur. Zikir dengan makna syuhudul mazkur wa dawamul hudur. Itu makna zikir. Syuhudul mazkur makna batin hati kita menghadap kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, yang laisa kamitslihi syai', yang tak serupa dengan satu tu kehebatan Allah Taala yang maha dahsyat. Wa dawamul hudur, dan kekal hadir hati kita dengan dia. Itu dipanggil zikir yang sebenar, ya. Jadi jangan engkau tinggalkan akan zikir kerana ketiadaan hudurmu. Zikir itu mana hudur? Tiba-tiba kita zikir bil lisan dunal qalb, hati kita tak menghadap. Jangan tinggal, teruskan ke mananya, ya. Kerana ketiadaan hudur, ketiadaan hadirmu serta Allah Ta'ala dalamnya, dalam zikir. Kerana bahawasanya lalaimu daripada ketiadaan wujud zikir, kita lalai tu tak ada zikir akan Allah Ta'ala, itu terlebih sangat, mana terlebih teruk jahatmu daripada lalaimu dalam wujud zikir. Kamu lalai tapi zikir berjalan, itu boleh tahan lagi. Maknanya hati kamu lalai tapi lisan kamu masih menyebut nama Allah Ta'ala. Kalau terus tak zikir terus, lisan pun tak ada, dalam pun tak ada, atau lagi dahsyat, itu maknanya. Kerana bahawasanya lalaimu daripada ketiadaan wujud zikir akan Allah Ta'ala terlebih sangat jahatmu daripada lalaimu dalam wujud zikir akan dia. Kerana bahawasanya lalai daripada zikir itu menjauhkan daripada Ta'ala. Bila kita terus tak berzikir, maka orang tu dalam keadaan jauh dengan Tuhan, ya. Iza akhraja nafasat min ghairi zik fahuwa maitun. Bila kau keluarkan nafas kamu, tarik lepas, kan? Tak ada zikir, itu ibarat bangkai mayat macam ni. Bangkai yang berjalan banyak. Kita biar senang kan, tarik nafas lepas nafas, tarik nafas. Dia pun nak cek jantung ni, dia tak tahu jantung dalam tu jam, dia tak tahu. Jantung dalam tu lagi kena jaga. Bagaimana kita bimbang jantung luar, kalau dia jam kita boleh mati, kalau jantung dalam qalbi terjam lagi habis kan. Yang menyebabkan kita terputus, bukan putus nyawa, putus kontak dengan Tuhan. Itu lagi bahaya. Tidak ada bala paling besar bila qalbi insan terputus dari Allah Ta'ala. Itu balak yang paling besar dalam hidup manusia. Bila qalbi dia tak ada connect dengan Tuhan, pum, dia putus. Ya, bila putus apa dan habislah. Syaitan nafsu sambau je lah. Dia akan dikudakan, diperbudak, dipermainkan oleh
makhluk yang jahat, nafsu dan syaitan. Kerana bahawa dalamnya tadi zikir ni itu menghiasi anggota dengan ibadat. Kalau hati masih lalai pun, tapi anggota kita masih dihias dengan ibadat. Allah, Allah, zikrullah, la ilaha illallah, subhanallah dan sebagainya lah, atau selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan lalai itu menghilangkan akan dia, ya. Lalai itu menyebabkan hilang seorang tu hadir hati dengan Tuhan. Habis, itu bahaya besar lagi. Jadi ke mana pun zikir jangan tinggal, walaupun dalam keadaan lalai, terus insya-Allah dia naik sikit-sikit ni. Dan dikata orang bagi Abi Usman Al-Nahdi radhiyallahu an, kami zikir akan Allah Ta'ala dan tiada kami dapat akan manis. Berzikir susunan dia, ketentuan yang kedua apa? Manis. Manis dalam zikir itu setengah daripada natijatuz zikr. Ya, natijatuz zikri ialah khalawah, kemanisan dalam berzikir. Bila berzikir tu terasa lazat dia, terasa nikmat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan apa? Zikir itu boleh jadi tu. Tapi bila dia berzikir tak datang, ya, jadi dia mengadu hal pada guru dia, ya. Mengadu hal pada guru dia, kenapa tak dapat benda ni. Zikir-zikir hati dia tak datang, zikir-zikir tarik tak sampai lagi, dan masih lagi dalam keadaan ghaflah, lalai. Dia mengadu hal pada guru dia, Syekh Abu Usman. Tidak dapat akan manis dan hudur, mana hadir hati. Maka katanya, puji jua oleh kamu akan Allah atas menghiasi engkau dari segala anggota kamu dengan taat. Tadi ini satu kaedah bagus tadi. Kita berzikir atau kita semayang, bila lalai nak buat macam mana? Nak buat dia ialah ejah dia apa? Dengan syukur, ya. Kita tukar giar. Giar apa? Pakai giar syukur. Mana syukur? Kita boleh semayang tu pun dah besar nikmat. Kita boleh zikir tu besar dan nikmat. Maka syukur, ya Allah, alhamdulillah, syukur mujur engkau letakkan aku dalam majlis zikir, dalam sembahyang, dapat menyebut namamu. Maka di situ akan ada ziyadah, dia akan ada tambahan. Sebab apa? Berdasar ayat Tuhan kata, la in syakartum la azidan, musyukur aku tambah. Jadi kita syukur dengan kita dapat menyebut tu, walaupun lalai, syukur tu insya-Allah dia ada tambahan. Ya. Jauh dia pandangan tadi. Nak kita tadi, macam mana nak adjust? Dia adjust cara tu. Dia tukar giar tu. Ya, dia tukar giar. Giar apa dia pakai? Giar syukur panggil. Ya, dia pakai syukri. Bila dia syukur, sebab janjian ada, la in syakartum la azidannakum. Orang bersyukur ni mana? Orang membesarkan nikmat. Dia rasa nikmat tu besar sebab dia terima kasih. Jadi kita syukur sebab kita rasa besar Allah Ta'ala gerak izinkan kita boleh menyebut nama dia dan sebagainya. Maka situ insya-Allah ada pertambahan. Bila kita zikir-zikir dia tak datang kan, tukar. Ya, ya Allah, syukur aku, terima kasih padamu ya Allah, engkau izinkan aku dapat menyebut namamu. Dan kata setengah mereka itu, syukurlah engkau akan Allah Ta'ala atas barang yang dikurniakannya daripada zikrul lisan. Bila kita syukur dengan zikir lisan, walaupun kalbi dia belum berapa berjejak lagi, itu syukur. Dan dikala melakukan pada tempat mengumpat, kalau lisan tadi Tuhan letakkan kita mengumpat, lagi teruk. Itu maknanya, ya. Ini dia letak kita boleh berzikir walaupun lalai. Maknanya tak ada kita terkena makna maksiat lisan, mengumpat dan sebagainya. Nah, saya tiadalah engkau berbuat dia. Kalau dia letakkan lidah kita mengumpat, langsung tak disebut nama dia maknanya. Dan Allah SWT yang terlebih memuliakan daripada bahawa dihudurkannya hambanya dengan lisannya, tiada menggunai atasnya dengan hudur hatinya, dan sebut olehmu dengan lisanmu, dan bersungguh-sungguh dirimu dalam hudur hatimu. Jadi kalau kena tu hendaklah kita apa? Dipanggil ishtighal, mana memberikan tumpuan, masyghul dengan lidah sungguh-sungguh dan hati, insya-Allah dia akan dapat kemanisan, ya. Dia bila ishtighal memberi tumpuan zahir dan batin dalam menyebut nama Allah Ta'ala, merasakan betul kebesaran, keagungan dia tadi, dia akan dapat satu hadiah pertama apa? Lazzah, kemanisan dan kelazatan. Itu satu. Bagi kita berzikir sampai kita dapat rasa lazat, ya. Belum dapat tu minta, menangis dengan Tuhan, minta. Bila dapat lazat baru dia pergi pada iaitulah ishkun, asyik hati, asyakani wa asyiktuhu,
dia asyik akan aku asyik akan dia, aku membalas keasyikan dia. Bila berlaku connect dua ni, keasyikan dengan Tuhan, maka rafa'atul hijab, aku buka hijab. Baru kalbi dia akan dapat bermacam muka syafah Tuhan akan buka. Bila dia dapat tu, bila hati dia ada asyik. Dan bila hati ada asyik, bila dapat lazat dalam zikir. Dan bila dapat lazat zikir, bila dia bersungguh-sungguh. Jadi kena apa? Bersungguh-sungguh. Kemudian fa'asa an yarfa'aka. Fa'asa an yarfa'aka min zikri ma'a wujudil ghaflatin ila zikrin ma'a wujudi yaqazatin. Maka mudah-mudahan bahawa diangkatkan, ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkatkan, mengangkat Allah Ta'ala akan dikau daripada zikir serta diperoleh lalai kepada zikir serta diperolehi jaga. Yaqazah mana sedar. Dengan apa? Lutfinya. Kita memandang akan kelemah lembutan kasih sayang Tuhan, ya, diberikan lidah kita dapat menyebut akan dia. Itu sebenarnya lutfillah, kelemah lembutan Tuhan, dan inayahnya, ya, dengan bantuan dia. Kerana bahawasanya jaga itu ingat hati. Yang dia katakan yaqazah tu maknanya ingat akan hati kita kepada Allah Ta'ala, daripada mengantuk ghaflah. Daripada mengantuk ghaflah. Mana ghaflah? Lalai. Yang diserupakan dengan mengantuk. Itu maksud dia. Kerana orang kalau mengantuk dan dia tak boleh beri tumpuan. Begitulah hati bila dia ghaflah, macam tu, dia tak boleh beri tumpuan. Connect dia tak ada. Sebab dia kena jaga. Banyak kan sampai hilang ghaflah, mengantuk. Dan tidur jahalah. Mana lalai dengan jahil, mana teruk? Jahil lagi teruk. Sebab jahil diserupa dengan tidur, ya. Adapun lalai diserupakan dengan mengantuk. Dia kata mengantuk kelalaian dan tidur kejahilan. Tu. Maka Tuhan angkat dia kepada apa? Hadratul, ya, wafa, itu kepada hadrat, menyempurnakan dia. Dan adab khidmah, adab khidmat dia dengan Allah Ta'ala akan diberikan. Itu maknanya. Habis. Dan adabul khidmah, di sanalah berpindah ia daripada zikrul lisan kepada zikrul qalbi, ya, berpindah pada lisan kepada hati, yang hudur daripada melazimkan dia. Mana hati itu dapat hadir dengan Tuhan bila dia ada, itulah istighal, mulazamah, lazim. Betul, untuk melazimkan benda kekal, betul masyair dia letakkan angka dia letakkan masa dia. Ya, bila angka masih letak, dia akan nasikan istiqamah, ya. Nah, tak tidak tiba masa dia kena buat juga, dia buat latih. Tapi kalau dia suruh banyak, dia tak letakkan masa dan angka, mungkin masa dia gajian dia buat, lepas tu malas tinggal terus. Bila banding malas dengan dia, banyak malas pada gajian. Itu entahlah dia. Jadi letakkan masa, sekian masa kena buat, sekian masa kena buat. Jadi dia lawan, kau buat pun buat juga. Itu maksudnya. Dan kebiasaannya berlaku futuhat, pembukaan besar yang Tuhan nak buka. Tiba masa-masa kita nak zikir tu, Tuhan akan uji kita dengan perasaan cukup malas sebenarnya. Dia punya malas tu lain macam. Sampai nak angkat tasbih pun tak terbuka, cukup malas. Situ kau terlawan, ada sesuatu pembukaan. Itu biasanya apa? Pengalaman orang-orang di atas. Masa dia dapat tu, Tuhan uji dia. Dia punya mengantuk tu lain macam. Dia punya malas tu lain macam. Dia lawan. Dia lawan dia, insya-Allah dia ada hadiah daripada Allah Ta'ala. Tuhan akan berikan dia zauq, rasa, ya, dan sebagainya, futuhat, ya, faid, limpahan dan sebagainya. Itu pengalaman maknanya as-sufiyah atau arifin masa dia berjalan tu. Yang melazim, kerana itulah, kerana inilah diisyaratkan oleh mu'alif dengan katanya wa min zikrin ma'a wujudil yaqazatin,
ila zikrin ma'wujudil hudurin. Lalai, kemudian yaqazah kepada hudur. Itu susunan dia. Jaga, kemudian hadir. Hadir makna istihdarul makna zik bi muraqabatil mazkur. Kita istihdarkan makna zikir serta kita menghadap muraqabah akan Allah Ta'ala. Ya, hati kita tu yang laisa kamitsli syai', zat yang maha sempurna. Dan daripada zikir serta dia boleh jaga kepada zikir serta hudur, mana hadir serta Ta'ala. Dan adalah hudur, mana hadir kepada mereka itu, iaitu apa? Hudur dengan haki Ta'ala tatkala gaibnya daripada sekalian panca indera. Ketiga, gerak dia semua Tuhan padamkan. Dia terasa betul gerak dari Tuhan. Ya, dia memandang, dia rasa dari Tuhan. Itu mana dia? Dan daripada memandang segala aghyar, dan daripada makam ini berpindah daripada zikir kalbi kepada zikir sir. Bila masuk zikir sir, dia tembak, dia mesti padamkan. Sebab kita tembak kalbi ni rasa dia. Kalau dia pergi kat sir, kita kena rasakan apa? Lenyap yang lain. Kepada zikir sir itu dipanggil ghaib, ia daripada barang yang lain daripada mazkur. Lepas tu bila kita zikir tanya, kau zikir macam mana? Tak nampaklah dia yang tak. Mana dia layak duduk makam sir tu. Ya, bila makam sir maknanya dia punya hati kalbi dia sudah hilang yang lain. Dia belum mencecah fana dia panggil. Ya. Dan kerana inilah diisyaratkan muallif tuan pengarang Syekh bin Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu dengan katanya, wa min zikrin ma'a wujudil hudur ila zikrin ma'a wujudil ghaib. Itu lenyap makam sir. Duduk ghaiba amman siwal mazkur. Daripada zikir serta diperoleh hadir hudur kan satbat kepada zikir serta diperoleh ghaib. Apa nama ghaib? Fana, lenyap terus. Daripada barang yang lain, daripada mazkur. Siapa mazkur? Allah Ta'ala. Mana hati dia terus tumpun. Sebab tu kata zikir sebenarnya apa? Syuhudul mazkur. Ya, serta ma'a hudur qalbi ilai, hadir hati dengan dia, dawamul hudur, hingga masuk orang yang zikir itu ke dalam mazkur. Dia masuk dalam yang disebut apa makna ni? Fana, dia lenyap. Ya, dia masuk dengan makna ghaib, lenyap dia daripada iradahnya dengan memandang iradatullah, lenyap kudrah dia dalam memandang kudratillah. Akhirnya lenyap wujud dia dengan asyik dia memandang wujud Allah Ta'ala saja. La mawjud bihaqqin illallah, tiada wujud sebenar melainkan dia. Baru dia lenyap tu. Di situ tempat pembukaan banyak dia akan dapat. Kalau zuhurnya maka adalah ghaib zikir itu dengan zikirnya, dan pada ketika itu adalah makam zikir lisan dan makam orang ahli ghaflah daripada segala orang yang awam. Ya, lepaslah dia. Allah Allah. Kemudian daripada makam zikir lisan, jaga kalbi, mana yaqazah. Ya, orang yang ahli suluk. Dan makam zikir hudur dalam hadrat mazkur itu makam khawas. Dan makamul ghaib daripada mazkur itu zikir makam khawasul khawas. Orang yang ahli fana, anil fana dia panggil baqa. Ya, dan adalah sentiasa zikir atas kata la ilaha illallah. Itu zikir Nabi isbat, atau dipakai ismu zat Allah, Allah. Ya, mana-mana pun boleh itu. Serta ikhlas ia, sebab bagi menjagakan engkau daripada wujud, ia panggil ghaflah dalam zikir. Syekh Ahmad Idris dia suruh zikir si dalam dengan kalimah la ilaha illallah, jangan putus. Kau Syekh Bahauddin radhiyallahu an zikir ismu zat Allah, Allah jalannya. Dan dizikir Allah, Allah itu sebab bagi mengeluarkan engkau dari jaga daripada zikir kepada wujud hudur serta mazkur. Dan dengan zikir hu tu mana apa? Dia tu kembali pada Allah Ta'ala. Ya, dia mana hu mengeluarkan engkau daripada tiap-tiap barang yang lain daripada mazkur. Dan kata setengah mereka bermula mukakan kalbi itu kata la ilaha illallah. Kita buat nafi isbat, itu kunci nak buka kalbi. Ya,
Dan Allah itu dia panggil makanan roh. Ya, qutul roh ialah zikrul ismu zat, Allah. Dan zikir hu itu makanan sir. Ya, sir maknanya batin, bagi batin qalbi, roh, sir. Kalau Syaban ditambah lagi khafi, afa, ya, nafsun natika kulli jasad. Ada 7 lataib. Dan kata setengah mereka itu bermula segala orang yang zikir itu atas 5 martabat. Pertama, zikir yang dizikir dengan lisan, tiada dengan kalbi. Ini peringkat bawah sekali. Dia zikir lisan, kalbi kosong mengayau. Tapi jangan sabar, jangan dia tinggal teruskan dia. Dan mohon pertolongan Allah Ta'ala. Yang kedua, yang zikir dengan kalbi, tiada lisan. Dia zikir kalbi dalam, ya, lisan senyap. Yang ketiga, dia zikir dengan akli, menggunakan akal dia. Keempat, zikir dengan sir. Kelima, zikir dengan ainul mazkur. Ya, yang kelima ni paling tinggi. Dia zikir dengan ainul mazkur, dengan Tuhan. Gimana apa? Dia fana, lenyap yang lain. Dia merasakan dia tu dizikir. Dia tak nampak dia zikir, dia rasa dia digerakkan. Itu dia. Semua ni wa ma zalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan tiada demikian itu atas Allah sukar, tak ada. Ya, dengan kuahnya dan kuasanya, benda dimudah sangat. Dia tarik berompak penyamun boleh jadi wali. Ya, itu mudah atas Tuhan. Yang tiada terhenti pekerjaannya atas suatu, mana tidak satu boleh menghalang kehendak dia. Kerana ia jua yang ghaniyun maha kaya, lagi karimun, ya, yang menganugerahi, maha mulia menganugerahi barang yang dikehendakinya. Dan tiada yang menegah dalam kudratnya. Tak ada siapa boleh tegah dia. Ya, dia nak jatuhkan orang hebat, boleh jatuh. Wali jadi kufur pada, na'udzubillah. Dia balik ambak orang, berdentun dia tu, padahal boleh terbang. Kalau dia nak angkat kan, tak ada siapa boleh sekat. Melambung dia naik, daripada sejahat-jahat jadi orang hebat, boleh. Tak ada hal. Itu semua kuasa besar dia. Ar-Rafi' nama dia, Al-Muzil pun nama dia, yang mengangkat pun nama dia, yang menjatuh pun nama dia juga kan. Allah. Dan tiada yang jauh dari karimnya, kemurahan dia hanya atas hamba itu asbab. Cuma kita ni buatkan asbab apa? Rajin zikir, tumpuan. Hakikatnya ialah dari dia belaka. Dan atas Allah Ta'ala membukakan bab, kita buat asbab yang membuka al-bab, itulah dia. Ya, pintu dia. Bila dibuka, syarat besar bila kalbi ada rindu. Hati kalau tak ada rindu Tuhan, itu bala paling besar. Ya. Orang kalau bercinta dia kasih, mesti ada dalam kalbi dia. Engkau ada dalam hatiku. Itulah kalau kita kasih ke Tuhan, bagaimana kita ada kalbi kita. Mana mungkin orang berkasih dia lupa. Dia duduk sentiasa ingat mahbub dia kan. Sebab dia sangat kasih, sebab dia rasa ada berkenan pada orang tu, sebab tu dia kasih. Ya, kecantikan dia ke apa ke, itu makhluk. Yang ni lebih hebat, bukan makhluk ni, Tuhan ni. Segala-gala kesempurnaan dia punya. Maka sudah tentulah hati dia tidak akan lupa kalau dia benar kenal. Ya, kalau dia benar kenal, maka cinta dia cukup kuat. Dan bila cukup kuat, kalbi dia sentiasa bergerak sampai peringkat dah jadi darurah. Apa darurah? Dia tak ada usaha nak, dia jalan ni. Dia tenung di jalan tu. Kerana Syaban dia boleh tilik ni. Dia ada boleh panggil jenis muraqabah. Ya, tu. Dia akan ada peringkat-peringkat je lah. Ada peringkat dia pandang, dia sap, dia bergerak. Dia pandang, dia bergerak tu, jalan. Dia pakai wukufuz zaman. Wukufuz zaman ni panggil. Dan demikian itu, maka mengisbatkan hikmah. Bila dia sudah duduk dalam hadrat Allah Ta'ala, dibukakan akan bab rafa'atul hijab, maka dia mensabitkan hikmah. Dia akan dapat hikmat-hikmat ilahi, ya, laduni, futuhat, fuyudat dia akan dapat. Dan yang kita baca ni semua hikmat dia. Kalam-kalam bin Atta' ni panggil hikmat. Ya, hikmah yang keluar daripada murid arif billah, yang telah dikurniakan kesucian kerohani dia oleh Allah Ta'ala. Dan zuhurul ubudiyah akan nampak zahir terang kehambaan dia kepada Ta'ala dengan ibadahnya. Dan tiada ibadat melainkan dengan fadlinya. Tidak boleh buat ibadat melainkan semua itu adalah limpah kurniaan daripada dia. Fadlillah, kul bi fadlillah, bizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan itu semua kurnia Tuhan. Ya, bizalika falyafrahu. Dengan demikian kamu gembira. Mana disuruh kita ni seronok gembira dengan memandang ini kurnia Tuhan.
Jangan kita seronok gembira dengan memandang haibat kita, itu tak boleh. Kita pandang kita hebat, dia berdentum jatuh dan dia jatuh balik. Berdalam suluk kalau dia riak ujub, pum, jatuh. Dia kena betul-betul tawaduk, merendahkan diri, baru Tuhan angkat. Man tawada'a rafa'ahullah. Siapa merendahkan diri, maka Tuhan angkat martabat dia. Wa man takabbara wada'ahullah. Siapa rasa besar diri, Tuhan jatuhkan dia. Dan tiada zikir melainkan rahmatnya. Ya, kita boleh berzikir tu, boleh ibadat dan segala ibadat yang lainlah, semua rahmat, bukan kita punya. Ya, fa bizalika falyafrahu. Dan tiada tawajuh kepadanya, dan tiada tawajuh. Jangan baca tiada tujuh. Kan kita baca tiada tujuh ni, apa benda tujuh lah ni. Tiada tawajuh. Tawajuh makna memperhadapkan qalbi kita pada dia, kepadanya pada Ta'ala, melainkan dengan kurnia. Jadi seorang tu boleh tawajuh hati, semua kurnia Tuhan, bukan pandai dia pun. Tak ada apa hebat kita ni, hamba fakir hina kita ni. Maka iaitu yang mengurnai, yang zikir dengan taufiknya, ya, dan ditunjukinya bagi jalannya, maka dibukakan baginya dengan anugerahnya. Ya, hasil semua karam kepada dia balik. Kemudian kata mereka itu, dan setengah daripada khasais, setengah daripada ketentuan khusus bagi zikir itu, kelebihan dia apa? Bahawa tiada berwaktu. Semayang ada waktu, puasa ada waktu, haji ada waktu kan. Adapun zikir tak ada, mana-mana duduk lah. Dia bagi yang dia berjalan, dia duduk mana-mana. Hatta dalam tanda tu dia zikir. Cuma jangan dengan lisan je lah. Dalam toilet berzikir dengan kalbi. Dan setengah mak kata dalam zikir dalam toilet tu lagi banyak kena tuan. Sebab kebiasaan kalau hantaran sihir dia hantar kat situ. Ilmu sihir biasa dia hentak kita dalam tandas tuan. Sebab ketika dalam tandas kita lai. Ya. Tu dia terkejar kat situ. Setengah-setengah pengalaman dia orang. Ya. Dia hantar ketika dalam tandas, sap dia tembak. Sebab hati kita tak ada zikir, kosong. Banyak orang tengah lalai duduk situ tempat lalai. Sebab tu dalam jangan putus. Ya. Jangan zikir dengan mulut kuat ataupun jangan orang lah. Pergi zikir jamban tu. Ya, zikir dalam dia, Allah jalan dia. Dia tak ada berwaktu dengan satu waktu, maka tiada jua daripada suatu waktu melainkan hamba itu dituntut padanya. Ya, semua ada benda yang dituntut. Tiap-tiap waktu saat itu ada dua hukum, ittisal aw infisal. Tiap-tiap nafas kita terik itu ada dua hukum. Satu, ittisal, makin rapat dia dengan Tuhan, atau kalau silap, infisal, semakin jauh dengan Tuhan. Dalam tiap-tiap nafas yang ditarik atau dihembus ada dua keadaan, sama ada dia semakin dekat atau dia semakin jarak jauh hati dengan Tuhan. Sebab dia kena jaga tiap-tiap nafas tuan ni. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunat. Ya, bersalahan pada yang lain daripada segala taat. Segala taat yang lain dia ada waktu. Zikir mana-mana boleh. Yang cerita daripada Rasulullah SAW, khabar daripada baginda SAW, bahawasanya sabdanya, perbanyak olehmu akan zikir hingga dikata kamu majnun. Kamu kena zikir banyak sampai orang kata kamu gila. Kalau orang tak kata kita gila lagi, kita belum banyak zikir. Aksiru min zikrillah hatta yaqulu munafiq annahum majnun, wa fi riwayatin annahum mura'un. Setengah riwayat orang kata dia riak. Apa zikir-zikir itu riak tau, sampai macam tu baru dikata orang tu banyak zikir. Kalau tak begitu dia panggil orang tu tak banyak zikir dan. Ya, sebab dalam hadis tu dikait tu hatta yaqul munafik, sehingga berkata orang munafik kamu ni gila, atau setengah riwayat sehingga orang munafik kata kamu ni maknanya riak. Sebab orang munafik dia tak zikir melainkan sikit. Quran sebut kan, la yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik ini tak sebut Tuhan melainkan sedikit. Orang mukmin tak, dia ada hubban jamma, kasih yang kuat dengan Tuhan. Bila kasih kuat, mana boleh lupa. Orang berkasih mana boleh lupa dengan mahbub, kekasih sentiasa diingat. Jadi perbanyakkan zikir sampai orang kata kamu gila. Kita pula takut, kau jangan zikir banyak, nanti orang kata kau gila. Padahal Rasulullah suruh tu sampai tu. Mana lambang banyak zikir dia adalah dia. Sampai orang yang tak suka zikir ni risau dia. Oh, kau ni berzikir ke? Baru dia kata zikran kasirah. Zikir itu banyak anda ni. Maka sahagianya bagi hamba itu bahawa membanyakkan daripada zikir dalam tiap-tiap hal. Sama hal dia senang, hal dia susah, dia sakit, dia sihat, darat, laut, di mana saja.
Dan jangan meninggalkan dia akan zikir selagi ada akal. Itu. Sebab zikir itu tanda syukur kita kepada nikmat akal kita. Ya, nikmat akal Tuhan beri itu syukur kita. Maka syukur ialah banyak mengingati dia. Dan jikalau serta lalai sekalipun, walaupun zikir tak apa, hadir hati tak apa, jalan terus je, jangan berhenti. Maka adalah meninggalkan itu terlebih sangat jahat daripada lalai. Kalau terus nak buat, kita tengok. Ya, kita zikir lalai boleh tahan lagi daripada terus tak berzikir. Baik Imam Junaid, di mana tadi dia bawa tasbih dan ni. Dia sampai kata, tuan dalam makam dah tinggi pegang tasbih lagi. Aku sampai dengan sebab dia, mana aku nak tinggalkan dia. Aku sampai ke Tuhan dengan sebab dia tadi zikir. Mana aku nak tinggal, aku takkan tinggalkan. Tuan, ya. Dan terkadang adalah zikir lisan itu akan sebab bagi hudur. Kita banyak dengan lidah dia kan, akhirnya dia akan dibawa. Ya, Tuhan akan hadiahkan dia lah. Iaitu seperti kata segala ulama, terkadang ada hudur itu, hadir hati itu akan sebab bagi zikir serta ghaib. Mana bila dia banyak zikir, dia akan pergi hudur. Bila dia pada hudur kalbi, dia pergi dalam ghaib barang yang lain daripada mazkur. Maknanya fana dia. Ya, fana atau fana apa? Ru'yatullahi bila khalqin. Qalbi dia menghadap Tuhan, hilang yang lain. Itu makna fana. Itu. Antabdu azamatillah, bahawa terselah dalam cermin hati dia kebesaran dan keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Itu makna fana, dia lenyap. Dia hasil bila mana? Bila hudur. Hudur bila banyak. Bila kita banyak kekalkan, maka dia akan hadir-hadir. Sedap lazat dia. Kemudian dia pergi pada penghabusan yang lain, terus dia fokus. Ya, itu masuk dalam makna zikir. Wazkuri isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtilah. Sebut kau nama Allah sampai secara tabattul. Tabattul putus yang lain. Dengan situ dia akan buka lah. Rafa'tul hijab, Tuhan akan bukakan hijab qalbi dia. Itu martabat segala orang yang arif dan muhakkik, yang tahqiq dalam makrifat dia daripada aulia illahi ta'ala. Itu dia. Mantu jalan-jalan dia orang tu. Dan bila masuk jalan aulia ta'ala, tanda dia pun kan. Hati dia tenang, tidak ada sebarang ketakutan. Para aulia tak takut apa. Kita semua duduk dalam ketakutan. Sihat takut sakit, sakit takut tak sembuh. Senang takut miskin, ya. Ada sentiasa dalam ketakutan. Orang yang selamat, orang yang menggantungkan hati dia dengan Allah Ta'ala. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tidakkan dengan zikrullah hati akan tenang. Dan sifat orang yang tenang ni dia panggil para awliya ni, Tuhan sebut ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sedarlah, ketahuilah, para awliya kekasih Allah Ta'ala ni yang hati dia sentiasa dengan Tuhan, dia tiada sebarang ketakutan. Dia boleh tenang dan ni, ya, sihat sakit pun tak ada hal lagi, dia tenang. Tuhan beri tu, itu kurnia dari Allah Ta'ala, ketenangan jiwa yang sebenar, ya, kelazatan dia dengan Tuhan. Kemudian kata Syekh radhiyallahu an, min alamatil mautil qalbi la, sengaja daripada tanda kematian hati pula akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya rabbana sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khaira kullahu lil anta. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam ya rasul.